Pada masa kini, negara-negara di seluruh dunia telah memasuki era yang baru iaitu Revolusi Industri 4.0. Terdapat 4 fasa revolusi industri. Fasa yang pertama adalah kemunculan penggunaan mesin berkuasa wap. Yang kedua adalah penggunaan kuasa elektrik. Yang ketiga adalah kemunculan teknologi maklumat dan komputer. Dan akhir sekali ialah Revolusi Industri 4.0 yang memperkenalkan pelbagai kemunculan teknologi baru seperti penggunaan robotik, Internet of Things, IoT dan banyak lagi. Revolusi Industri 4.0 juga dilihat membawa perubahan yang ketara kepada kehidupan manusia dan cara perhubungan mereka. Walaupun begitu, terdapat kesan positif dan negatif yang berlaku dalam aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar berikutan daripada Revolusi Industri 4.0. Seterusnya, negara yang kami pilih ialah Amerika Syarikat. Antara peranan kerajaan Amerika Syarikat dalam membantu perkembangan teknologi ialah dengan memperkenalkan dasar dan undang-undang. Antara dasar yang diperkenalkan ialah Akta Bethel yang bertujuan agar pihak universiti dan perniagaan kecil dapat memperoleh hak milik penciptaan teknologi yang dilakukan oleh mereka dengan dana persekutuan dan juga pihak terbabit perlulah berkongsi royalti yang diperoleh dengan pencipta mereka. Akta ini juga telah membawa kepada kemunculan Akta Pemindahan Teknologi. Antara contoh organisasi yang berinovasi di bawah pengenalan Akta Pemindahan Teknologi adalah Konsortium Bioteknologi Illinois yang menggabungkan sumber penyelidikan daripada Jabatan Pertanian Penyelidikan Utara, Universiti Illinois dan 6 syarikat swasta di mana-mana masing-masing menyumbang $1 juta kepada negeri Illinois dan bandar Peoria. Di samping itu, peranan kerajaan yang lain ialah melindungi harta intelektual Amerika Syarikat di luar negara. Misalnya, terdapat masalah besar yang terjadi pada negara tertentu seperti tidak menawarkan perlindungan paten farmasi, melanggar undang-undang dalam pemprosesan paten dan keperluan untuk mempunyai lesen yang wajib. Dalam hal yang demikian, kerajaan memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah tersebut. Antara contoh perkembangan teknologi di Amerika Syarikat adalah penggunaan Internet of Things atau lebih dikenali sebagai IoT. IoT merupakan sambungan daripada internet yang sedia ada. IoT dibangunkan dengan tujuan untuk menambahkan lagi manfaat dan penggunaan penyambungan internet secara terus. Internet of Things merupakan kepelbagaian peranti yang saling berhubung antara satu sama lain melalui internet dan mempunyai kemampuan untuk mengumpul dan membahagikan data. Contohnya di Amerika Syarikat, penggunaan Internet of Things dapat mendorong penggunaan jaringan Smart Grid dalam projeknya yang bertajuk Intelligent Grid yang mengembangkan proses komunikasi antara jaringan elektrik. Seterusnya, contoh kedua adalah penggunaan teknologi robotik. Seperti kita tahu, robot seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit atau melaksanakan kerja dengan pantas dan cepat. Sektor-sektor seperti perindustrian, pembuatan, pertanian dan pembinaan seringkali menggunakan teknologi robotik bagi menyelesaikan masalah rumit. Namun, di Amerika Syarikat, teknologi robotik yang pertama kali digunakan dalam sistem pendidikan seperti robot Bibli yang merupakan robot pertama yang direka khas untuk kanak-kanak yang menghidap spektrum autism dan ia direka untuk membantu kanak-kanak tersebut dalam kemahiran sosial, autism dan terlibat dalam bidang perpustakaan. Kesan positif IoT kepada ekonomi. Yang pertama, peningkatan industri berteknologi tinggi. Teknologi baru seperti IoT yang mampu dikomersialkan dengan pengeluaran yang maksimum di kilang-kilang atau syarikat-syarikat besar telah memberikan kesan positif kepada negara. Antara individu yang memaksimumkan penerbangan teknologi baru ini misalnya Elon Musk, pengasas Tesla yang telah mengimplementasikan teknologi pemandu automatik autopilot dalam kenderaan ciptaannya. Yang kedua, ia mengoptimalkan produktiviti kenderaan kilang. Kilang-kilang tidak lagi perlu membayar gaji pekerja ramai dan wang tersebut dapat digunakan untuk menanggung kos penyelenggaraan sistem IoT sekiranya sistem mengalami kerosakan. Sistem ini akan memudahkan pekerjaan sedia ada dan menjadikan pekerjaan sedia ada semakin pantas. Kesan negatif IoT kepada ekonomi. Yang pertama, peningkatan jaringan cyber. Jaringan sistem ini mampu diaplikasi oleh individu yang tidak bertanggungjawab.
Bersaing sesuatu syarikat itu akan menjadikan sistem ini sebagai sasaran mendapatkan maklumat sulit syarikat. Sekiranya sistem ini berjaya digodam, keberangkalan syarikat itu akan bankrupt akanlah sangat tinggi. Yang kedua adalah kekurangan kepakaran. Kos penjagaan dan membaik pulih sistem ini sekiranya rosak ialah sangat tinggi sehingga mampu mencapai 2-3 kali ganda berbanding sedia ada. Hal ini disebabkan kekurangan kepakaran berkaitan teknologi membuatkan sistem ataupun proses pemulihan sangatlah mahal dan tinggi. Seterusnya, kesan positif teknologi robotik kepada ekonomi. Yang pertama, penyumbang terbesar ekonomi negara. Menurut laporan penyelidikan yang dilakukan oleh The Computing Technology Industry Association (CompTIA), statistik 2021 menunjukkan penumbuhan perniagaan berkaitan teknologi sebanyak 585,000. Selain itu, industri berkaitan teknologi telah menyumbang $1.989 bilion kepada ekonomi Amerika Syarikat. Yang kedua ialah peningkatan tenaga mahir bersektor tinggi. Menurut Daryl McWeight 2011 pernah mengatakan, jika seseorang menambah bersama-sama semua pekerja sains dan teknologi di Amerika Syarikat sebagai perusahaan tempat kerja, 33% pekerja Amerika mempunyai sains atau kedudukan teknologi sebagai pekerjaan mereka. Akhir sekali, kesan negatif robotik kepada ekonomi. Mengambil alih pekerjaan manusia. Menurut Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum mengeluarkan laporan bertajuk The Future of Job Report 2020 bahawa rakyat takut kehilangan kerja yang didorong oleh penembusan teknologi terkini. 43.2% syarikat yang disurvey mengatakan bahawa mereka akan mengurangkan jumlah pekerja semasa kerana integrasi teknologi dan otomasi sedia ada. Kesan positif IoT kepada sosial. Yang pertama iaitu meningkatkan mutu kerja. IoT dalam memudahkan kerja-kerja yang berstruktur dan memerlukan tenaga manusia dalam melakukan kerja seharian. Dengan adanya IoT ini juga sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban manusia dalam mengawal kualiti produk yang dihasilkan dan seterusnya para pekerja mengambil masa yang singkat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh majikan. Yang kedua iaitu menambahkan tahap penelitian yang lebih mendalam terhadap satu-satu produk. Para pekerja terutamanya dapat mengenal pasti barangan yang dihasilkan oleh mereka dalam keadaan baik atau tidak. Ini dapat digunakan di kilang-kilang yang mengeluarkan makanan yang bertin dan memerlukan proses import dan ekspor ke luar negara. Kaedah Radio Frequency Identification (RFID) digunakan dalam kerja tersebut. Seterusnya ialah kesan negatif IoT kepada sosial. Yang pertama iaitu interaksi sosial yang lemah. Interaksi antara manusia semakin terbantuk dan sukar untuk dijalankan dalam kehidupan seharian. Maklumat yang disampaikan akan mempunyai tokok tambah dan tidak sampai dengan jelas kepada penerima. Kedua iaitu kelalaian dalam melayari internet. Manusia akan mudah mendapat penyakit sindrom iaitu sindrom ketagihan di mana manusia lebih bersifat individualistik dan tidak bergaul antara satu sama lain. Kesan positif penggunaan robotik dari aspek sosial. Yang pertama iaitu pengurusan masa manusia lebih sistematik. Robot dapat melakukan kerja-kerja manusia yang berisiko tinggi dan yang seterusnya dapat menjalankan kerja-kerja manusia dengan lebih teratur dan menepati tahap yang memuaskan. Yang kedua iaitu meningkatkan taraf kesihatan manusia. Manusia kurang terdedah dengan kerja-kerja yang berbahaya, seterusnya dapat mengurangkan tekanan kerja. Ia dapat meningkatkan kesihatan dan mengurangkan kadar kematian dalam kalangan masyarakat di sesebuah negara. Kesan negatif robotik dari aspek sosial. Manusia bergantung sepenuhnya terhadap teknologi. Manusia tidak berinisiatif dan terus bergantung kepada perkhidmatan teknologi sahaja. Manusia mempunyai tahap kemahiran yang kurang dalam kerja-kerja yang dilakukan. Yang seterusnya iaitu perubahan dalam bidang pekerjaan. Robot-robot yang berteknologi canggih menjadi keutamaan dalam bidang pekerjaan berbanding manusia. Ini memberi impak kepada manusia di mana manusia sukar untuk mendapatkan kerja yang tetap dan kerana majikan lebih mempercayai kerja-kerja yang dilakukan oleh robot. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kesan positif IoT terhadap alam sekitar. Kesan yang pertama adalah dapat menjamin pemeliharaan sumber.
Amerika Syarikat telah menggunakan sensor alam sekitar untuk pekerjaan yang dilakukan di mana manusia tidak boleh melakukannya. Sensor ini berfungsi dengan mengukur unsur seperti udara dan kualiti air, radiasi, mengesan bahan kimia berbahaya dan membantu mengesan evolusi alam sekitar di Amerika Syarikat. Yang kedua, IoT ini juga dapat memberikan kesan dalam bidang pertanian. IBM Research telah bekerjasama dengan syarikat teknologi pertanian Amerika Syarikat untuk menambah baik industri pertanian dengan menggunakan teknologi blockchain serta digabungkan dengan IoT. Ianya dapat menangani proses industri pertanian seperti ramalan hasil tanaman oleh petani, pengurusan penggunaan peralatan dan ramalan dan sebagainya. Kesan negatif IoT terhadap alam sekitar. IoT ini boleh menyebabkan peningkatan kepada e-waste. Ianya memberikan kesan yang buruk kepada udara. Pencemaran di udara berlaku apabila e-waste dibuang secara tidak formal dengan cara membongkar, mencincang atau mencairkan bahan, melepaskan zarah, debu atau racun seperti dioksin yang boleh menyebabkan pencemaran udara dan merosakkan kesihatan pernafasan. Kesan yang kedua adalah boleh menyebabkan pencemaran terhadap tanah. Pembuangan sampah elektronik yang tidak betul dapat meresap langsung dari sampah elektronik ke dalam tanah dan menyebabkan kepada pencemaran air bawah tanah atau pencemaran tanaman. Apabila tanah dicemari oleh logam berat, tanaman menjadi rentan menyerap racun ini yang boleh menyebabkan banyak penyakit dan ladang menjadi tidak produktif. Seterusnya, kesan positif teknologi robotik terhadap alam sekitar. Teknologi robotik ini dapat memulihkan perubahan iklim dan persekitaran. Sebagai contoh, penggunaan robot hijau dapat mengurangkan dan mengawal kebakaran dengan cepat dan membantu mengelakkan risiko nyawa berlaku. Robot yang dilengkapi dengan alat pemadam api dan enjin pendorong air dimanfaatkan untuk menahan kebakaran secara terbuka. Robot ini dilengkapi dengan teknologi GPS, penglihatan komputer, sensor haba dan teknologi kecerdasan buatan. Selain itu, teknologi robotik juga dapat mengawal pelepasan sisa. Di Amerika Syarikat, robot sederhana dicipta dan digunakan untuk menjalankan tugas-tugas asas seperti mengosongkan, membersihkan dan memotong serta menyusun sampah mengikut jenis. Pengumpulan sampah isi rumah boleh dilakukan dengan GPS dan robot pengulam sampah yang akan melakukan tugas tersebut. Kesan negatif teknologi robotik terhadap alam sekitar. Antara kesannya adalah menyebabkan pencemaran udara. Akibat daripada pencemaran udara ini, ianya boleh memberi impak kepada kehidupan seperti haiwan dan manusia dan akan juga mengakibatkan pemanasan global di mana peningkatan jumlah gas rumah hijau di udara memerangkap tenaga terma di atmosfera bumi dan akan menyebabkan suhu global meningkat dan terjejas. Selain itu, teknologi robotik juga boleh menyebabkan pencemaran bunyi. Di Amerika Syarikat, punca kebisingan luar adalah disebabkan oleh kegiatan-kegiatan industri, terutamanya oleh mesin, pengangkutan dan sistem penyebaran. Oleh sebab itu, ianya boleh menyebabkan persekitaran terjejas dan boleh menyebabkan pencemaran kepada ekosistem dan alam sekitar. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa perkembangan teknologi mendatangkan banyak kebaikan kepada diri serta masyarakat sekeliling. Namun, setiap kebaikan pasti ada keburukannya. Begitu juga dengan perkembangan teknologi. Perkembangan yang berterusan dan tidak dikawal akan mendatangkan kemudaratan. Oleh itu, setiap perkembangan teknologi perlu dilihat dari pelbagai aspek, kesan negatif dan positif serta dari aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Pihak kerajaan perlulah memainkan peranan dalam memastikan setiap perkembangan itu tidak mendatangkan dan menjejaskan persekitaran dan juga rakyat. Matlamat akhir pembangunan haruslah berteraskan kepada kesejahteraan hidup rakyat dan dapat dinikmati oleh semua pihak berdasarkan matlamat pembangunan akhir yang diperkenalkan oleh Mahbubul Haq dan Amartya Sen.